So kita mulakan. Okey. Baik. So kita lihat Mat Saleh, penentangan Mat Saleh di Sabah. Baik, latar belakang Mat Saleh. Mat Saleh ni memang nama dia betul lah. Nama dia sebenarnya adalah Muhammad Saleh. Dia pun warna soleh kot. Mungkinlah. Okey, Muhammad Saleh. Okey, beliau berketurunan Bajau dan juga Suluk. Okey, baik. Paling penting, apakah sebab-sebab penentangan beliau? Iaitu Mat Saleh. Ingat di mana? Di Sabah. Maknanya Sabah dengan siapa? SBUB. Ingat SBUB iaitu bab yang ke-5 yang kamu belajar itu. Baik, Mat Saleh menentang tindakan SBUB iaitu SBUB cuba mengambil alih memungut cukai. Ya, Aliana ni? Syarikat Borneo Utara British. Syarikat Borneo Utara British. Ya, SBUB mengambil alih hak memungut cukai sehingga menyebabkan pembesar tempatan ini kehilangan kuasa. Assalamualaikum. Okey. Baliklah. Guys, kopi. Ya. Ingat. Okey. Okey. Kenapa volume cikgu low? Volume cikgu low ke? Kejap. Cikgu tengok volume. Volume speak. Bila cikgu cakap tadi tiba-tiba low. Oh, tiba-tiba low. Okey kan. Alah kau ni, cikgu cakap low pun tak boleh. Okey, baik. Baik, tak apa. Okey, Mat Saleh menentang tindakan SBUB. Okey, kerana SBUB mengambil alih hak memungut cukai sehingga menyebabkan pembesar tempatan kehilangan kuasa. Dan Mat Saleh sebenarnya cuba mengadakan rundingan dengan SBUB, namun gagal. Sebaliknya, Gubernur Beaufort menganggap Mat Saleh ini mengancam kepentingan SBUB. Kamu tahu tak? Sebenarnya dia cerita dia macam ni tau. Iaitu kalau kita lihat sebenarnya bila SBUB, kita belajarkan masa bab 5, SBUB mendapat kawasan pantai barat dan pantai timur Sabah. So bila dapat pantai barat Sabah iaitu di kawasan Kota Kinabalu, Inanam, Tambunan tu kan. Salah satu kawasan tu adalah kawasan Mat Saleh. Jadi SBUB ni suddenly dia datang, dia pungut cukai. Dia pungut cukai di kawasan Mat Saleh. Mat Saleh pun macam, apa masalah ni? Tapi Mat Saleh ni bagus. Dia tidak terus menentang. Dia pergi ke pejabat SBUB. Dia pergi pejabat SBUB, dia tunggu. Saya nak jumpa dengan Gubernur SBUB. Okey, boleh? So dia pun tunggu. Gubernur kat dalam pejabat. Dia tunggu kat luar berjam-jam. Dia pagi sampai petang. Gubernur tak keluar-keluar. Jadi dia kata buang masa. Sebab apa? Seolah-olah Gubernur tu tak nak jumpa dia. Padahal dia dah tunggu dekat pejabat tu lama. Tapi dia tidak dilayan. Jadi akhirnya Mat Saleh pun balik. Tapi bila Mat Saleh balik, kemudian Mat Saleh menentang tentang pemungutan cukai oleh SBUB ni. Gubernur Beaufort kata apa? Oh, Mat Saleh ni memang mengancam kedudukan SBUB. Padahal Mat Saleh tu dah datang ofis nak jumpa Gubernur, nak bincang. Dia yang tak layan. Kan? Gubernur tu yang tak layan. Jadi bila menentang, dia marah pula. Bila nak ajak bincang, dia tak nak keluar. Itu. Ini perangai. Perangai SBUB. Jadi, oleh sebab itu, pada bulan Julai 1897, Mat Saleh telah menyerang pusat pentadbiran British. Di mana? Iaitu di Pulau Gaya. Dan beliau membina kubu di Ranau. Dan pada bulan November 1897, Mat Saleh sekali lagi menyerang kawasan Ambong di Sabah. 2 kali serangan itu, kemudian datanglah
Cowie, salah seorang pegawai British. Okeylah, jomlah kita adakan rundingan. Rundingan, kita berunding, kita kena berunding ni. Dia ni dah 2 kali menyerang ni, bahaya betul dia ni, Mat Saleh ni. Jom kita berunding. Cowie. Okay. Jadi berundinglah dengan Mat Saleh. So, berunding, kata apa? Okeylah Mat Saleh, engkau dibenarkanlah mentadbir daerah Tambunan. Mat Saleh, kamu dibenarkan untuk mentadbir daerah Tambunan. Okey, tak apalah, Mat Saleh kata okey. Tapi selepas itu tak lama kemudian SBUB tidak menepati janji. Dan kemudian SBUB mengambil alih pentadbiran Tambunan pada tahun 1899. Okey. Cowie ni pegawai British. Salah seorang gubernur SBUB. Salah seorang pegawai SBUB sebenarnya. Nampak tak? Mula-mula dah deal, okeylah. Okey, Mat Saleh, kamu, memerintah daerah Tambunan lah. Kami tak kacau. Kami tak kacau ya. Okey, baik. Elok Mat Saleh tengah mentadbir, dia pula tiba-tiba datang, kami nak ambil alih cukai kat sini. Tiba-tiba, nampak tak? Tidak menepati janji SBB. Ini menyebabkan, dan kalau kita lihat pasukan tentera SBUB menyerang kubu Mat Saleh di Tebuh, Tambunan secara besar-besaran. Dan pada tahun 1900 Mat Saleh pun gugur, maknanya mati dalam pertempuran di Tambunan itu. Nampak tak? Mula-mula bila Mat Saleh serang 2-3 kali, tahu pula. Okey. Kita berunding. Okey, sekarang kau jaga Tambunan lah, yang lain kami jaga. Tiba-tiba tidak menepati janji, nak ambil juga Tambunan, kemudian serang pula Mat Saleh. Ini adalah satu tindakan yang memalukan. Kerana apa? Tidak menepati janji. Dan juga apa? Dan juga mengambil kesempatan. Nampak tak? Jadi adakah kita boleh percaya dengan orang-orang Mat Saleh ni? Boleh percaya dengan orang SBUB dan juga orang-orang British ni apa semua? No. Ini orang tak boleh percayalah. Ini orang tak boleh. Tak boleh ya. Contoh bukti dah ada. Tak kena denda ke kalau langgar perjanjian? Alah, dia nak report kepada siapa? Mat Saleh nak report pada siapa? Kemudian bila SBUB menyerang, kemudian dia serang habis-habisan sampai Mat Saleh terbunuh. Dia nak, orang-orang tempatan nak report pada siapa? Jadi nampak tak? Jadi inilah yang berlaku kepada Mat Saleh. Nampak? Dia bagi Tambunan tu untuk Mat Saleh tu tak nyerang lagi. Mat Saleh, okey. Kau dah serang kita orang 2-3 kali ni kan. Kau ambil lah Tambunan So bila kau ambil Tambunan, kau take over Tambunan ini, kau dah tak payah serang kami Nampak tak? Jadi dia buat sementara waktu je. Nak sejukkan hati tu. Sejukkan hati Mat Saleh supaya tak menyerang British lagi, tak menyerang SBUB. So bila dia dah tak serang, SBUB pula serang. Kan? SBUB pula tidak menepati janji. Inilah. Sekejap sebelum itu. Ni apa masalah Izakir? Sultan Sabah. Bila masa Sabah ada Sultan? Kau ni kan. Tak lama, lebih kurang setahun atau 2 tahun je. Setahun atau 2 tahun je. Lepas tu diserang oleh SBUB dan juga kemudian Mat Saleh mati dalam pertempuran di Tambunan. Sungguh. Report kat Brunei. Report kat Brunei. Kamu tahu tak SBUB, kalau kamu tengok macam mana SBUB boleh sampai ke Sabah? Bukan ke SBUB buat perjanjian dengan Sultan Brunei untuk memerintah pantai barat Sabah dan SBUB membuat perjanjian dengan Sultan Sulu untuk dapat pantai timur Sabah? Jadi kalau ada penentangan ini, kan Sultan Brunei kata apa? Itu aku tak tahu. Itu di bawah SBUB. Pandai-pandailah korang dengan SBUB. Nak deal dengan Sultan Brunei kata apa? Itu kawasan SBUB. Nak buat macam mana? Jadi nampak tak? Ya, betul.
Ya, betul Kobra. Lebih kurang macam tu. So, tak guna nak report kat Brunei. Ya, diorang buat perjanjian tak clean. Diorang buat perjanjian antara SBB dengan Mak Saleh tu tak clean. Sebab mereka memang ada niat untuk melanggar perjanjian itu dengan menyerang Mak Saleh. Ingatkan rupa-rupanya nak betul-betul nak buat baik. Rupa-rupanya mengambil kesempatan menyerang pula Mat Saleh. Brunei tak fikir pun pasal pembesar, tak fikir pun. Sebab dia dah lepaskan kawasan itu kepada SBB. Pandai-pandailah kau SBB nak uruskan orang menentang ke, Mat Saleh menentang ke, pandai-pandai kau lah uruskan. Jadi nampak tak? Okay, jadi bagaimana dengan kita? Kalau terjadi pada kita, adakah anda semua ingin bersatu bersama cikgu untuk menentang SBB? Kan? Kemudian semua cakap apa? Taklah, kami lebih baik duduk makan, kemudian main PS5, PS4. Okay. Tu korang lah tu. Tak ada PS5, PS4 tak ada. Oh, tak ada. Yang ada hanya abang. Hanya abang. Oh, main dengan abang lah. Sip, tom. Air pasang dalam surut. Macam tu. Okey, baik. Abang je yang ada, bukannya main sama. Okey, baik. Okey. So kita sambung lagi. Saya solat duha je lah redha. Solat duha Solat duha Oh, solat duha. Kau nak buat sekarang ke? Dah pukul 3.10. Duha jadah. Duha belah pagi. Ni petang. Kau jangan buat pasal. Okey. Okey, baik. Aduh, ya. Okey, jom. Okey, kita sambung. Penentangan Mat Sator. Mat lagi? Ya, Mat Sator di Sabah. Baik, mungkin ramai yang bertanya, kenapa nama-nama orang Melayu ni kebanyakannya bermula dengan Mat? Sebab kependekan daripada nama asal Muhammad. Jadi kadang-kadang nama dia orang banyak. Okey, Muhammad itulah, Muhammad ini, Muhammad itulah, apa semua. Jadi pendekkan jadi Mat. Kemudian kalau dia botak, oh tu Mat botak. Oh, kemudian kalau mata dia juling, oh Mat juling. Kemudian kalau rambut dia kerinting, tu Mat kerinting. Kemudian kalau dia suka makan coklat, tu Mat coklat. Mat Rafi. Okey. Ini dipanggil Mat Tanjak lah. Mat Tanjak gitu kan. Sebab selalu pakai tanjak, dia Mat Tanjak lah. Jadi Mat tu adalah kependekan nama Muhammad dan merujuk kepada lelaki Melayu lah. Mat coklat. Apa? Mat coklat. Kita kan semua coklat. Selalu tukar, so not Mat Tanjak. Okeylah. Okeylah. Banyak sangat guna Twitter ni. Itulah. Okey. Mat Sator. Tadi Mat Saleh. Sekarang Mat Sator. Mat Sator ni apa pula? Tak ada gambar. Memang tak ada gambar. Mat Sator ni dia ada kena-mengena dengan Mat Saleh. Iaitu Mat Sator ni ialah orang kanannya dan ketua Lieutenant Mat Saleh. Dia ada kena-mengena dengan Mat Saleh sebab dia adalah orang kanan, orang yang utama dan ketua Lieutenant Mat Saleh yang bertanggungjawab melindungi kubu Mat Saleh di Tibabar. Dan beliau juga pemimpin Kadazan Dusun di Tambunan. Juga dikenali sebagai Mat Jator. Dia ada dua nama, Mat Sator dan Mat Jator. Dan sebab penentangan beliau kerana memperjuangkan kedaulatan tanah air. Maknanya beliau berjuang untuk supaya Sabah tidak di bawah SBB. Dan beliau meneruskan perjuangan selepas kematian Mat Saleh, beliaulah meneruskan perjuangan. Beliau meneruskan perjuangan Mat Saleh. Mat Saleh walaupun dah terbunuh, tapi beliau teruskan lagi. Teruskan penentangan terhadap SBUB. Dan peristiwa penentangan ni, kalau kita lihat, Mat Sator membina kubu di Kampung Kapayan Lama Tambunan berhampiran dengan kubu Mat Saleh di Tibabar. Dan kubu ini bertujuan untuk
melambatkan serangan British. Okey, melambatkan serangan British iaitu okey, kubu ini dibina supaya dapat menyerang okey, serangan-serangan British supaya tak sampai kepada Mat Salleh. Dan pada tahun 1900, British telah berusaha menamatkan kebangkitan Mat Sator dan Mat Salleh ini. Mat Sator dan pengikutnya telah berundur ke Sungai Sunsuron dan pada bulan April 1900, Mat Sator berjaya menawan Kudat. Hebat juga Mat Sator ni. Namun begitu, British telah menyerang balas yang menyebabkan beliau terkorban. Akhirnya terkorban. Baik, menentang sampai mati. Yes. Harus diingat persamaan antara James Brooke di Sarawak dengan SBUB di Sabah. Apa persamaan dia? Kedua-dua pihak ini adalah daripada British. Dan kedua-dua pihak ini menerima bantuan ketenteraan daripada British. Sebab itu, bila penentangan berlaku, SBUB dan James Brooke memanggil Angkatan Tentera British. Sebab itulah, kalau kita lihat British boleh menang sebab menggunakan kekuatan ketenteraan British. Kalau guna kekuatan ketenteraan James Brooke saja ataupun juga SBB saja, cikgu rasa kalah dia orang. Dia orang kalah. Tapi sebab menggunakan kekuatan tentera SBUB, tentera British itu menyebabkan dia orang menang. Jadi itu antara persamaan yang kamu boleh nampak ya, tentang Mat Salleh dengan Mat Sator. Saya sokong Tarun. Kenapa Tarun pula? Tarun ni apa? Mat Tarun. Mat Tarun lah. Okey, baik. Mat Tarun. Okey. Kami minum air lah. Okey, baik. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini semua adalah penentangan secara fizikal. So, tiba-tiba nak makan pagi. Okey. Nasib baik tak tersebuah air. Itulah pasal. Okey. So, kalau kita lihat penentangan bersenjata, siapakah Mbak semua Fasil? Penentangan bersenjata iaitu siapa? Dul Said. Kemudian juga Yang Tuan Antah. Begitu juga Datuk Bahaman. Kemudian juga Rentap dan juga diteruskan lagi dengan Syarif Masahur, begitu juga dengan Tok Janggut dan seterusnya Mat Salleh di Sabah dan juga Mat Sator. Okey, ada 8 orang pahlawan yang melakukan penentangan bersenjata. Cikgu, yang lain tak buat ke? Sebenarnya yang lain pun buat juga. Banyak lagi ya, Datuk Maharaja Lela, kemudian juga Seputum, kemudian banyak. Cuma dipilih 8 orang ni. Kalau diletakkan semuanya pengsan korang. Kan pengsan korang nak membacanya. Jadi diletakkan 8 saja. Okey, baik. So, satu lagi kaedah. Itu tadi sebut 8 orang tu penentangan bersenjata. Satu lagi cara, iaitu cara penentangan terhadap British ialah mencabar perjanjian. Mencabar perjanjian iaitu bagaimana tu? Iaitu British, kita tahu campur tangan di negeri-negeri Melayu ni melalui pelbagai strategi dan ianya strategi itu disahkan melalui perjanjian-perjanjian yang dimeterai, yang ditandatangani dengan pemerintah tempatan. Dan kemudian Raja-Raja Melayu menyedari bahawa kehadiran residen dan juga penasihat British tu bukan setakat memberi nasihat tetapi cuba memerintah. Nampak tak? Residen dan juga penasihat British dia bukan sekadar memberi nasihat tapi cuba untuk take over pula kuasa raja. Jadi oleh sebab itu muncullah pemerintah tempatan yang cuba untuk mencabar perjanjian tersebut. Contohnya apa? Contohnya kalau kita lihat apa yang berlaku kepada Datuk Maharaja Lela. Ini dia. Datuk Maharaja Lela. Nama sebenar dia Datuk Maharaja Lela Pandak Lam. Ialah keturunan Daing Salili
iaitu dia adalah keturunan anak Raja Bugis yang berasal dari daerah Luwu iaitu Sulawesi, dan Datuk Maharaja Lela ialah orang besar berlapan perak. Orang besar berlapan perak ni maknanya dia adalah pembesar lah. Ya, pembesar negeri Perak yang mentadbir ataupun yang menjaga kawasan Pasir Salak. Itu nama tempat dia, Pasir Salak. Kenapa beliau menentang? Baik, Datuk Maharaja Lela bangkit menentang British kerana apa? Kerana residen British ni melampau sangat cuba mengambil alih kuasa sultan. Ambil alih kuasa sultan. Kemudian pengambilan hak mengutip cukai. Dan residen British itu sendiri yang cuba mencabuli adat resam orang Melayu. Apa itu mencabuli adat resam orang Melayu? Iaitu residen British melanggar adat resam orang Melayu. Siapakah residen British di negeri Perak pada waktu ini? Siapa dia? Siapa tahu? Siapakah residen British di negeri Perak pada waktu ini? Iaitu nama dia adalah J.W.W. Birch. Ya, J.W.W. Birch. So J.W.W. Birch ini yang melampau. Birch cuba mengambil alih kuasa sultan. Dia lantik diri dia nak jadi sultan. Kemudian dia mengambil hak mengutip cukai daripada para pembesar. Dan yang ketiga, beliau mencabuli adat resam orang Melayu. Dalam beliau ni, J.W.W. Birch ni, problem dia apa tahu? Yang pertama, dia tak pandai cakap Melayu. Yang kedua, beliau ni masuk rumah orang pakai kasut. Kau rasa? Masuk rumah orang Melayu pakai kasut. Tak nak buka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, beliau menentang amalan perhambaan. Amalan perhambaan. Orang-orang dulu, orang-orang Melayu dulu, mereka memang ada banyak hamba. Tetapi hamba tu bukanlah yang kita fikirkan iaitu hamba yang suka-suka hati dimarah, dipukul, tak. Hamba ni maknanya pengikut-pengikut. Ada pengikut-pengikut yang mana pengikut tu akan turut, akan ikut perintah pembesar. Ini pengikut-pengikut tu yang dipanggil hamba lah sebenarnya. Tapi dilayan dengan baik. Tetapi Birch kata apa? Oh, no. Perhambaan tak boleh. Kena batalkannya. Oh, perhambaan tak boleh. Okey, tak ada masalah lah. Tapi kan, rupa-rupanya di rumah Birch pun ada hamba. Dia cakap dia tak boleh perhambaan, tapi dia pun ada hamba. Apa cerita ni? Itu masalah. Ya, dalam bahasa kan? Pelik-pelik itulah. Itu yang menyebabkan Datuk Maharaja Lela geram. Kan? Dia tengok kan, J.W.W. Birch kan, dia tengok kecil besar je. Kan? Geram dia ni kan. Jadi kita lihat bagaimana berlaku penentangan. Baik. Iaitu kalau kita lihat pada 16 Oktober 1874. Apa yang kau tak faham, Aaron? Saya tak dengar. Okey. Tak dengar ke? Ada masalah dengan vokal cikgu ke? Ada masalah dengan vokal cikgu ke? Ke terlalu jauh ke korang tak dengar? Okey. Ada masalah ke? Vokal cikgu okey? Vokal cikgu. Okey tak? Okey. Okey. Bukan. Kalau tak dengar, cakap tak dengar. Cikgu boleh test suara. Kenangan manis kau dan aku takkan. Boleh dengar Tak. Okey, baik. Baik, Zafran tanya. Apa maksud mencabuli? Mencabuli itu maknanya melanggar. Melanggarlah, mencabuli. Ataupun menjejaskan. Okey. Baik. So, peristiwa penentangan pada 16 Oktober 1874. Mati. Kobra mati. Baik. Pada 16 Oktober 1874, Sultan Abdullah dan pembesar Perak telah mengupah R.C. Woods. R.C. Woods, okey, ia mengupah
membayar seorang peguam dari Pulau Pinang bernama R.C. Woods, ya, untuk memansuhkan perjanjian Pangkor, maknanya membatalkan perjanjian Pangkor. So, Sultan Abdullah dengan para pembesar kumpul duit, diupah R.C. Woods. Okey, kita dah buat perjanjian Pangkor ni. Okey, kalau kamu ingat perjanjian Pangkor kan, yang menyebabkan Perak menerima residen British iaitu J.W.W. Birch. Jadi kali ni Sultan Abdullah kata apa? Oh, kita kena cari jalan nak mansuhkan perjanjian Pangkor ni sebab perjanjian Pangkor ni menyusahkan. Namun begitu usahanya itu gagal. Usaha itu gagal. Jadi oleh sebab itu beberapa mesyuarat sulit diadakan antara Sultan Abdullah dengan pembesarnya bagi membincangkan pakatan untuk menghapuskan J.W.W. Birch. Maknanya telah ada beberapa kali meeting Sultan Abdullah dengan para pembesar, okey, bagaimana kita nak hapuskan J.W.W. Birch. Jadi pada 2 November 18, mesyuarat sulit tu rahsia. Yelah, sulit tu rahsia lah. Sulit tu rahsia. Jadi pada 2 November 1875, J.W.W. Birch diiringi oleh Lieutenant Abbott Mat Arsyad, iaitu jurubahasa dia, dan sepasukan tentera tiba di Pasir Salak untuk menampal perisytiharan mengambil hak memungut cukai oleh British. Nampak tak? Birch dengan pegawai-pegawai dia semua, dengan sepasukan tentera. Mat Arsyad ni Melayu, ya. Dia translator. Mat Arsyad tu translator. Dia orang dah sampai ke Pasir Salak. Dia orang tampal poster dekat pokok, dekat dinding kedai. Dia kat rumah orang dia tampal poster. Menampal poster bahawa ada perisytiharan bahawa selepas ini bayar cukai kepada British, bukan lagi kepada Datuk Maharaja Lela. Bayar kepada British. Tampal. Ini pun tampal. Ini melampau sangat dah ni kan. Jadi kesempatan itu digunakan oleh Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya untuk membunuh J.W.W. Birch. Dan J.W.W. Birch dibunuh pada 2 November 1875. Ketika mana? Ketika beliau, J.W.W. Birch sedang mandi di tepi sungai. Sebab dia dah pergi tampal kan. Panas. Bila dah tampal pergi tengah siang panas kan. Kemudian dia pun berehat di tepi sungai. Kemudian ada pengikut dia, jadi dia pun mandilah. Saya nak mandilah. Dia pun pergi ke dalam sungai dan pun berendam mandi. Dan dalam diam-diam tu beberapa orang Melayu seperti Seputung, kemudian ada beberapa orang lagi telah pun menyelam dengan senyap-senyap, dan kemudian dia orang pergi menyelam dan pergi ke J.W.W. Birch. Bila dah sampai kat situ, dia pun menikamlah J.W.W. Birch. Jadi J.W.W. Birch pun mati dan hanyutlah mayatnya mengikut sungai. Begitu. Itu yang berlaku kepada J.W.W. Birch. So orang Melayu semua diamkan aja. Terbaik Namun begitu, kalau korang perhatikan, pada tahun 1870, hanyut tu bukan hancur, hanyut tu di bawah air. Hanyut tu maksudnya di bawah air. Tu hanyut. Jadi pada tahun 1877, korang tengok 1875 sampai 1877, 2 tahun, ambil masa 2 tahun juga. Akhirnya Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagur, Pandak Indut, Si Putum telah ditangkap kerana bekerjasama dalam pembunuhan J.W.W. Birch, maka dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh British.
Bila pembesar itu ditangkap? Kalau tak salah cikgu, selepas tahun jugalah. Sebab British melakukan penyiasatan. Jadi mula-mula orang tak tahu. Tapi lama-lama tentera British ataupun pegawai British kata apa? Mana Burge? Dah lama tak jumpa. Jadi British buat siasatan. Buat siasatan, rupa-rupanya diketahui bahawa Burge telah dibunuh. Jadi buat siasatan lagi siapa yang terlibat. Jadi bila siasatan itu berlaku, maka beberapa orang pembesar, Datuk Mahathir Lela, Datuk Sagur, Pandak Induk, Si Putung, semuanya ditangkap. Kerana telah bekerjasama dalam melakukan pembunuhan terhadap Burge. Jadi itulah yang berlaku. Mahathir Lela, Datuk Sagur, Pandak Induk, Si Putung dihukum gantung, gantung sampai mati. Dan kemudian yang merancang siapa? Sultan Abdullah kan? Sultan Abdullah, Raja Ismail, Ngah Ibrahim dibuang negeri. Kamu tahu dibuang negeri ke mana? Sebab kena ingat Sultan Abdullah, Raja Ismail dan Ngah Ibrahim, iaitu mereka tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Mereka hanya plan, merancang untuk membunuh. Tapi yang melakukan pembunuhan itu adalah siapa? Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagur, Pandak Indut, Si Putung. Sebab itu, empat-empat orang ini dihukum gantung. Dan Sultan Abdullah, Raja Ismail dan Ibrahim bukan dibuang ke pantai Christmas. Tapi Sultan Abdullah, Raja Ismail, Ngah Ibrahim ni, Menteri Larut. Yang kaya tu kan, dibuang negeri juga sebab bersubahat. Jadi ketiga-tiga ini telah dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Bukan Pulau Christmas, Pulau Seychelles. Pulau Seychelles tu yang dekat-dekat dengan Afrika. Dibuang negeri sampai ke sana. Dibuang negeri sampai ke Pulau Seychelles itu. Tak kena bunuh sebab dia tidak terlibat dalam situasi pembunuhan tu. Yang biji timah kan cikgu, Ngah Ibrahim dan Long Jaafar, betul? Betul. Jadi itulah yang berlaku kepada Sultan Abdullah. Dan untuk pengetahuan kamu, Raja Edina ada tak kat sini Raja Edina? Raja Edina tak ada tak ada Raja Edina. Ada tak? Tak ada okey. So Raja Edina tak ada. Sebenarnya untuk pengetahuan kamu, Sultan Abdullah ini adalah moyang kepada Raja Edina, salah seorang pelajar dalam kelas kita ni. Dia pernah cerita. Sultan Abdullah ni memang salah seorang dia punya moyang, moyang Raja Edina. Dia pernah ceritakan tu. So memang Sultan Abdullah telah dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Di manakah Pulau Seychelles? Ada pula yang bertanya di mana Pulau Seychelles. Betul ke? Memang betul. Memang betul. Oleh kerana ada yang bertanya di mana Pulau Seychelles, jom kita tengok. Pulau Seychelles, di manakah Pulau Seychelles? Pulau Seychelles sebenarnya, kalau kita lihat di sini, Pulau Seychelles di mana? Di sini. Nampak tak Seychelles tu? Ni. Kecil je ni. Ni dia. Kecilnya pulau ni. Memang pulau ni kecil. Nampak tak? Jauh tak? Memang jauh. Perjalanan dia kalau naik kapal daripada Seychelles ni, bayangkanlah daripada Seychelles ni ke Tanah Melayu, kita tengok berapa jauh ni agak-agaknya. Bayangkanlah berapa jauh ni. Nah kau 5,400 km. Memang jauh gila. Dan dibuang negeri ke Pulau Seychelles kat sini. Jadi di Pulau Seychelles ini, Raja Abdullah sebenarnya dia dibuang negeri berapa bulan tu tak tahulah tu. Dia dibuang negeri, dia bawa sekali dia punya keluarga dia apa semua bawa dan tinggal di sini. Dan di sinilah beliau memperkenalkan nasi lemak kepada orang-orang tempatan. Dia memperkenalkan nasi lemak kepada penduduk-penduduk tempatan di Pulau Seychelles ini. Nampak tak? Dan Pulau Seychelles ini
Okey, memang kawasan pulau yang cantik lah. Kawasan cantik. Ya betul. Dekat sinilah lahirnya okey, lagu Negaraku. Betul. Betul betul betul. Okey, iaitu apabila Sultan Abdullah, anak dia tu suka main piano. Kemudian anak dia ni, anak kepada Sultan Abdullah suka main piano. Jadi dia mendengarlah satu alunan yang sedap, yang dia mainkan lagu daripada lagu-lagu apa orang lain. So dia main, oh sedap pula. Kemudian apabila Raja Abdullah telah tamat tempoh telah tamat tempoh buang negeri tu, Sultan Abdullah pun dibenarkan balik ke tanah Melayu. Bila balik ke tanah Melayu, dia pun mengesyorkan lagu itu menjadi lagu Negeri Perak. Lagu Negeri Perak lagu yang dia dengar tu, kita buat lagu Negeri Perak pakai lagu ni. Kemudian bila dah buat lagu Negeri Perak, kemudian tak lama kemudian Tunku Abdul Rahman pula dengar lagu tu. Tunku Abdul Rahman kata, baguslah lagu ni, sedap lah. Kita jadikan dia lagu untuk lagu negara kita lah, lagu Persekutuan Tanah Melayu. Jadilah lagu apa? Lagu Negaraku. Jadi, lagu Negaraku yang korang biasa nyanyikan tu, itulah melodi lagu yang didengar oleh Raja Abdullah di Pulau Seychelles tu. Okay. So, lagu tu menjadi lagu bagi negeri Perak. Kemudian Tunku Abdul Rahman telah pun boleh dapat dengar lagu tu. Sebab lagu tu telah dijadikan lagu negeri Perak. Dijadikan lagu negeri Perak. Cikgu, berapa hari Raja Abdullah kena duduk kat pulau tu? Berapa hari dia duduk kat situ? Hampir 15 tahun kau. Hampir 15 tahun. Duduk kat situ. Bukan sehari dua. Kena buang negeri bertahun-tahun kau. Jadi, betul. Semasa di buang negeri, siapa yang memerintah? Raja Ismail. Raja Ismail yang naik memerintah negeri Perak pada waktu itu. Jadi, lagu yang kau dengar kan? Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Itulah melodi yang didengari oleh Sultan Abdullah di Pulau Seychelles. Kau jangan minta cikgu nyanyi jangan, nanti kena berdiri. Baik, betul. Cikgu tak berdiri. Mana kau tahu cikgu tak berdiri? Alah, kau tak nampak cikgu berdiri ni? Kau tak nampak yang ini? Yang ini masa ambil gambar ni berdiri ni. Masa ambil gambar ni. Ni berdiri ni. Kau ni. Okey, baik. Okey, kita sambung. Okey. Jadi inilah dia, kita kata berkaitan dengan peristiwa penentangan Datuk Maharaja Lela. Nampak tak? Dia orang ni sanggup berkorban sanggup berkorban untuk apa? Untuk mempertahankan kedaulatan negara. Baik. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, bagaimana mereka menentang British, iaitu menggunakan sistem perundangan. Wow. Ada ke cikgu orang Melayu yang menentang British menggunakan sistem undang-undang? Ada. Iaitu kalau kita lihat gerakan kebangkitan menentang sistem pentadbiran British di Terengganu. Memang jahat sangatlah tu. Di Terengganu berlaku pada tahun, betul. Memang berlaku pada tahun 1922 dan pada tahun 1925 dan seterusnya pada tahun 1928. Ciri-ciri yang menarik dalam gerakan kebangkitan tani di Terengganu ini ialah kebijaksanaan pemimpinnya menggunakan sistem perundangan dan agama untuk menentang peraturan baru yang diperkenalkan oleh British. Macam mana tu cikgu? Dia macam ni. Okey. Baik. Di Terengganu ada kebangkitan tani. Maknanya apa itu kebangkitan tani cikgu? Kebangkitan para petani.
Maknanya kebangkitan para petani untuk menentang British. Di mana? Di Terengganu. Dan ianya dipimpin oleh Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid ataupun dikenali sebagai Haji Abdul Rahman Limbung. Nama dia Haji Abdul Rahman Limbung. Okey. Dan beliau lahir pada tahun 1868 dan meninggal dunia di Mekah pada tahun 1929. Kenapa Haji Abdul Rahman Limbung ini menentang? Kerana Haji Abdul Rahman Limbung menentang pengenalan pentadbiran barat. Pentadbiran barat di Terengganu dan menolak beliau tak setuju dengan undang-undang tanah yang berlawanan dengan hukum syarak. Maknanya undang-undang tanah, hukum syarak. Jadi beliau menentang undang-undang tanah ini. Jadi undang-undang tanah itu diperkenalkan oleh British. Jadi beliau menentang undang-undang tanah dengan yang against hukum syarak. Apa itu hukum syarak? Hukum syarak iaitu hukum Islam. Hukum Islam. Macam mana itu cikgu? Jom kita tengok. Baik, peristiwa penentangan apa itu? Hukum syarak, hukum agama Islam lah. Hukum agama Islam tak apa, nanti kita tengok. Peristiwa penentangan. Haji Abdul Rahman Limbung, ya, undang-undang Islam, betul. Haji Abdul Rahman Limbung memohon lesen wakil. Maknanya lesen sebagai lawyer. Yes, lesen sebagai lawyer untuk menjadi wakil kepada tertuduh. Ceritanya macam mana? Okey, kebangkitan tani ini telah dibuat oleh para petani. Para petani yang kena tangkap. Haji Abdul Rahman Limbung dia tak kena tangkap sebab bukan dia yang buat. Okey, para petani yang buat. Tetapi Haji Abdul Rahman Limbung dia offer diri dia untuk menjadi lawyer dalam mahkamah. Sebab para petani yang ditangkap tu dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Jadi Haji Abdul Rahman Limbung ni offer diri dia. Petani buat apa? Menentang British. Berdemonstrasi, tak nak bayar cukai, kan. So maknanya menentang British lah. Jadi British telah tangkap petani-petani ini dan kemudian bila Haji Abdul Rahman Limbung ingin membantu, Haji Abdul Rahman Limbung offer diri dia jadi lawyer dalam mahkamah tu. Hebat tak hebat lah. Jadi kita lihat menjadi wakil kepada tertuduh, beliau bertindak sebagai peguam bagi mewakili penduduk-penduduk Ulu Telemong yang menentang pihak kerajaan. Dan pihak kerajaan diwakili oleh ranger hutan lah. Baik, kegagalan pihak peguam iaitu pihak pendakwa dan hakim untuk menjelaskan pertanyaan Haji Abdul Rahman Limbung menyebabkan perbicaraan ditangguhkan dan berakhir tanpa keputusan. Dia macam ni. Okey, menurut ceritanya dia kata apa tahu? Bahawa ceritanya macam ni. Dia kata bahawa petani-petani ini ditangkap kerana enggan membayar cukai kepada British. Haji Abdul Rahman Limbung cakap apa tahu? British, saya menentang. Okey, anda tidak boleh mengenakan hukuman kepada dia. Kerana apa? Satu pertanyaan. Adakah tanah-tanah ini milik British? Kalau milik British, mana yang dikatakan milik British? Tanah ini semua milik Tuhan, bukan milik British. Kalau kami nak bayar, kami patut bayar kepada Tuhan, bukan kepada kamu British. British gap kepala. Macam mana sudah. Peguam pendakwa pun tak tahu macam nak jawab. Hakim pun tak tahu macam nak jawab. Alamak, macam mana ni? Hakim pun tak tahu macam nak jawab. Peguam pendakwa pun tak tahu macam nak jawab. Aduh, jam. Sudah. Macam mana ni? Jadi sebab itu perbicaraan itu berakhir dengan tanpa sebarang keputusan. Sebab tak tahu macam nak jawab. Tak tahu macam mana nak jawab soalan Haji Abdul Rahman Limbung.
Kalau betul tanah ini British, okey, kami kena bayar cukai. Adakah ini tanah kamu? Buktikan ini tanah kamu. Buktikan. Mana yang dikatakan tanah kamu, wahai British? Yang kami tahu tanah ini Tuhan punya. Yang patut kami bayar ialah kami bayar pada Tuhan lah. Kenapa kena bayar pada kamu? Sebab Tuhan yang sediakan tanah, bukan kamu yang sediakan tanah. Cak jawab ya. Okay. Okay. Jadi, how comes we have to give money to God? Satgi dia tunjuk perjanjian yang bagi dia kebenaran untuk kutip cukai. Itu masalahnya tu. Jadi, dia jam kat situ. Jadi, sebab itu perjanjian itu, perbicaraan itu ditangguhkan dan berakhir tanpa keputusan. Tak ada keputusan pun. British pun jam. Macam mana nak jawab? Namun, akhirnya, kita tengok perbicaraan ditamatkan dengan keputusan berpihak kepada Haji Abdul Rahman Lembong. Sebab terbuktilah tak ada salahnya pun. Tak ada salahnya pun untuk para petani mengusahakan tanah tanpa perlu membayar cukai. So Haji Abdul Rahman Lembong menang. Namun, selang beberapa tahun kemudian, sekali lagi berlaku kebangkitan tani yang kedua, iaitu pada tahun 1928. British tak banyak cerita. British terus menangkap beliau. Menangkap Haji Abdul Rahman Limbong atas tuduhan menghasut. Padahal Haji Abdul Rahman tak buat apa-apa pun. Haji Abdul Rahman kata, aku dituduh menghasut. Aku jadi pengguam je hari tu. Kenapa kau nak tangkap aku? Aku tak buat apa-apa pun. Dia orang yang nak menentang. Tapi British tangkap dia juga. Dan akhirnya beliau dibicarakan dan dibuang negeri. Menghasut tu macam apa? Dia menghasut ni macam apa? Tuduhan menghasut ni maknanya apa? Iaitu encourage, menggalakkan penduduk untuk menentang British. Itu menghasut tu. Menghasut tu maknanya menggalakkan penduduk tempatan menentang British. Pergi menentang British. Itu tanda menghasut lah tu. Menghasut penduduk tempatan bagi menentang British. Padahal Datuk Abraham, Haji Abraham ni pun tak buat apa-apa pun. Tak buat apa-apa pun. Jadi akhirnya beliau dibicarakan dan the best part is what? Apabila kami akan menjatuhkan hukuman ke atas kamu, iaitu kamu akan dibuang negeri. Haji Abraham Lima kata apa? Kalau kau nak buang negeri, wahai British, kalau kau nak buang negeri aku, kau buanglah aku ke Mekah. Lagi jauh, lagi baik. Iaitu aku minta kau hantar aku ke Mekah. British kata apa? Okey, baik. Dihantarlah ke Mekah. Sebenarnya siapa yang untung? Sebenarnya siapa yang untung? Haji Abdul Rahman Limbong yang untung. Sebab dia dapat free travel, dia dapat pergi ke Mekah dan dapat tinggal di sana. Nampak tak? Ya, bagus juga. Ya, betul. Bagus juga dibuang ke Mekah. Jadi itulah yang berlaku kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Dibicarakan dibuang ke Mekah. Jadi kalau kita lihat, inilah gambaran penduduk-penduduk tempatan menghadiri perbicaraan bagi menyatakan sokongan kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Dan kalau kamu mungkin terkejut, ada gambar cikgu? Okay. Makkah ke Mekah cikgu, sama je. Makkah ke Mekah ke sama. Okey. Kalau kita lihat gambar ni, cikgu, time ni ada gambar ke? Ada. Sebab tahun ini adalah berlaku pada tahun 1928. Nampak tak? 1928 ialah berlaku selepas Perang Dunia Pertama. So bermakna selepas Perang Dunia Pertama, kapal terbang pun dah ada. Kemudian juga kamera pun dah ada. Kan? Jadi memang ada gambar lah. Penduduk tempatan menghadiri. Almost 100 years. Betul. Jadi kesimpulannya apa? Perjuangan menentang British yang dipimpin oleh golongan bangsawan, pembesar tempatan dan pemimpin agama disokong oleh masyarakat tempatan demi mengembalikan maruah bangsa dan juga kedaulatan tanah air. Keberanian
permuafakatan kebijaksanaan mereka dalam menentang British memberikan inspirasi kepada generasi muda kita pada masa ini supaya kita perlu bersatu padu memperkasa maruah bangsa sekaligus memastikan negara kita tidak dijajah. Mungkin ada ramai kat sini yang skeptikal. Tak tanya-tanya itu kena masuk ke tak? British dia tak ada masa nak tanya, terus tangkap je. Terus tangkap